Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita pada malam ini kita masih lagi membincangkan kitab kita ini, iaitu rintihan para nabi, ad-da'watul al-anbiya. Kita telah sebut sebelum ini bahawa nabi ini merupakan, para nabi ini adalah sebagai contoh kepada kita. Dan kefahaman kita adalah kesempurnaan para nabi alaihi wassalati wassalam. Nabi ini sempurna. Kesempurnaan nabi ini adalah kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan daripada sudut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi-nabi sebelum daripada itu membawa ajaran la ilaha illallah, ajaran tauhid. Baik, dan kita telah sebut berkenaan dengan apa yang disebut bahawa nabi-nabi ini tidak melakukan dosa. Cuma di sana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala cerita kesalahan para nabi, kita kena terjemah dengan baik. Ada di antara kita yang terkeliru kadang-kadang. Teguran Allah Ta'ala kepada para nabi tidak sama dengan teguran Allah kepada kita. Contohnya begini, nak suruh faham. Allah Ta'ala tegur nabi ni, contohnya, kamu buat begini ni okey dah, tapi kalau buat begini lagi okey. Itu teguran Allah pada nabi. Kamu buat begini ni betul mengikut pendapat kamu, tapi kalau aku ajar kamu buat begini lagi okey. Kalau ayat-ayat berkenaan dengan tegur nabi, contohnya Nabi Muhammad SAW ni, para ulama tafsir biasanya dia tekan break sikit. Tekan break, jangan terlalu tafsir sehingga nampak nabi ini membuat kesilapan yang besar. Tidak. Tujuan Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan semua, contohnya hal perihal Nabi kita Muhammad SAW, ayat yang mana Allah Ta'ala tegur dia. Tujuan yang pertama sekali adalah untuk kita rasa puas hati bila kita ikut Nabi. Kita rasa sangat berpuas hati apabila kita mengikut Nabi SAW,
Sebab apa kita puas hati itu? Kerana di antara benda yang menjadi penyebab kita rasa puas hati sangat ikut Rasulullah SAW, kerana kita boleh katakan bahawa Allah Ta'ala tegur dia pun dia sebut. Sepatutnya bila Allah Ta'ala tegur Nabi ni, kita kata mungkin malu orang nak cerita. Kita cerita pada orang hal kebaikan kita saja, tidak ada orang yang cerita berkenaan dengan keburukan dan sebagainya. Kalau kita kena marah dekat bos pun kita tak cerita pada orang. Kalau benda tu memang salah kita. Boleh nampak ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi SAW dengan keteguran yang penuh dengan lemah lembut kasih sayang. Nabi cerita pada sahabat. Ini menyebabkan kita yang ikut Nabi ni rasa puas hati bahawa Nabi tidak sembunyi walaupun satu ajaran dia. Semua disebut. Hatta Allah Ta'ala menegur dia pun, dia sebut juga dalam Al-Quran. Dan dia baca juga kepada para sahabat semua. Baik. Hari ini kita masuk pada muka surat yang ke-13. Saya telah sebut pada tuan-tuan, saya tidak baca semua buku ni. Kita ambil poin-poin penting. Kalau kita baca semua buku ni, berapa tahun nak habis? 200 lebih muka surat. Ya? Ada yang tak perlu baca, yang tuan-tuan perlu faham sendiri je. Ada yang perlu dihuraikan. Kecuali kita mengaji kitab turah. Kitab turah makna kitab tua. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi. Tu kita kena baca satu-satu. Kena baca satu perbahasan dia. Ataupun kita mengaji usul, kita kena baca satu-satu sebab kita mengaji kaedah. Kita mengaji ni satu kitab tazkirah yang ditulis oleh ulama, yang dihuraikan dengan baik, dan ada poin yang sudah pun kita faham tak perlu pada huraian, dan ada poin penambahan yang perlu kepada huraian. Baik. Muka surat 13 ni dia cerita berkenaan dengan taubat para nabi alaihimus salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Quranul Karim berkenaan para nabi dan rasulnya berhubung dengan kesempurnaan, kehambaan, ketundukan, ketetapan hati mereka kepada Allah. Mereka merupakan teladan dalam kebaikan dan tauladan dan panutan buat orang-orang yang diberikan hidayah. Namun meskipun dalam keadaan sempurna demikian, mereka tetap sentiasa bertaubat dan beristighfar serta kembali kepada Allah ya Al-Ghaffar. Allah telah menyebut beberapa ayat dalam Al-Quran berkenaan dengan istighfar dan taubat beberapa orang Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muqaddimah dia, cerita para Nabi ini banyak dalam Al-Quran. Ada yang ringkas, ada yang satu surah, ada yang setiap juzuk cerita para Nabi. Contohnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Sehingga kan ulama tafsir kata, kalau kita baca kisah Nabi Musa dalam Quran ni, seolah-olah Quran ni turun kepada Musa. Banyaknya cerita Nabi Musa dalam Al-Quran. Nabi Musa ini mendapat tentangan yang begitu hebat. Yang mendapat tentangan bukan sahaja daripada Fir'aun, tapi akhirnya kaum dia sendiri yang menentang. Yang banyak alasan untuk dia buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak alasan, kerana menentang inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum Bani Israel sampai ke la ni. Innal ladzina kafaru min Bani Israel. Allah Taala laknat orang kafir Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, di atas lisan Nabi Daud dan Isa anak kepada Maryam. Kerana Allah Ta'ala sebut sebab apa? Kerana mereka membenarkan yang batil dan mereka membatilkan yang benar. Itu perkara yang dia buat. Dan mereka mengajak kepada perkara yang jahat, mereka menyuruh kepada perkara yang jahat, dan mereka melarang daripada buat kebaikan, mereka menyekat kebaikan. Allah Ta'ala laknat dia sampai kepada kiamat. Akibat daripada tidak beriman kepada kitab yang Allah Ta'ala turun kepada mereka sendiri. Jadi, cerita para Nabi ini, dalam pengajian tafsir selalu saya sebut, kerana saya bidang tafsir. Tafsir ni kita kena perhati riwayat-riwayat Israiliyat supaya riwayat tersebut tidak bercanggah dengan hadis Nabi. Itu kena jaga.
Dan mengaji tafsir ni bukan satu benda yang senang lah. Mengaji, tuan-tuan mengaji baca yang tu senang, tapi kita nak mengajar ni kita kena rujuk beberapa tafsir yang muktabar. Kalau kita baca Ibnu Kathir saja, tak baca Tabari, tak baca Baydawi, tak baca Ibnu Abbas dan sebagainya, kita akan dapat satu maklumat sahaja. Satu maklumat sahaja. Alimnya seorang ulama daripada India, nama Syah Waliullah Ad-Dihlawi, dia berjaya menafsirkan Al-Quran mengikut, boleh dikatakan, semua pendapat para alim ulama. Tafsir dibawa mari oleh dia dan dia simpulkan. Dia buat satu conclusion yang sangat hebat untuk orang ambil dan untuk boleh dipakai oleh orang awam serta-merta. Itu bukan kerja yang mudah, kerja yang payah, memakan tahun masa yang agak lama. Tapi oleh kerana ulama ni dia memperhambakan diri dia kepada ilmu, dia dapat satu perkara. Satu perkara. Baik, kita tengok apa yang Nabi-Nabi istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesempurnanya Nabi, apa yang mendorong dia beristighfar kepada Allah, iaitu ketaatan dia kepada Allah. Ta'ah merupakan darajah yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia ada 4. Dia ada ta'ah, kita panggil taat. Dia ada hasanat, kita panggil kebaikan. Lepas tu dia ada sawab, dia ada thawab, sawab, uqsa, thawab, uqsin. 4 bahagian di sebelah pahala. Dan ada juga 4 bahagian di sebelah dosa. Saya sebut secara penuh dulu sebelum daripada kita hurai sedikit demi sedikit dalam kuliah kita ini. Tak boleh hurai semua, habis modal. Dah kena bagi sikit dulu. Ta'ah lawan dia maksiat. Maksiat adalah kemuncak dosa dalam dosa. Taat adalah kemuncak pahala. Orang kita dok faham maksiat ni pencegah maksiat. Duduk 2 orang, laki perempuan tepi pantai. Dia tak duduk buat maksiat dia tu. Penjajah mari jajah kepala kita ni, dia pergi pelari kepala kita ni, dia buat lari maksiat, laki perempuan. Satu pemikiran dan tafsiran yang diajak oleh penjajah, yang dipahami oleh orang kita sampai hari ini. Sebenarnya maksiat ini yang paling besar sekali, maksiat dia panggil syirik kepada Allah Ta'ala. Maksiat ni sebarang benda yang dibuat sehinggalah orang tu lupa kepada Allah dan akhirnya tinggalkan Allah dengan dosa syirik dia kepada Allah. Dalil Tuhan sebut dalam Quran berkenaan dengan ta'ah dan maksiat ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faz, maka dia berjaya dengan kejayaan yang besar. Bukan kejayaan sikit. Maknanya ketaatan ini berada pada tingkat yang paling atas. Tapi lawan dia, wa may yu'sillaha. Mana-mana orang yang buat maksiat, mana-mana orang yang engkar, kita panggil derhaka kepada Allah. Semua dosa yang menyebabkan kederhakaan kepada Allah disebut sebagai maksiat. Tapi dalam tu ada tingkatan dia. Ada kecilnya, ada besar dosanya, ada dosa yang biasa, dosa melibatkan orang ketiga, dosa kita dengan Allah Ta'ala. Itu pembahagian dalam ruangan maksiat tadi. Beza macam mana Ustaz? Dia kata taat ni, ta'ah ini bukan sebarang pahala, bukan, tapi benda yang menggerakkan hati kita untuk menjadi seorang yang memperhambakan diri pada Allah. Sembahyang tak payah orang suruh, dia jadi tergerak hati dengan sendiri. Baca Quran dia tergerak hati dengan sendiri, dan dia sentiasa cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Kita nak cari terbaik ni, kita tak jumpa dengan orang lain. Kita jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita yang mengajar apa yang diajar oleh Nabi. Maka kita jumpa yang terbaik, sebab Nabi yang terbaik sekali walaupun ringkas.
walaupun ringkas. Kita kata, oh ringkas sangat Ustaz. Dia kata, ringkas pun Nabi ajar. Ringkas tapi Nabi ajar, dapat pahala. Panjang tapi Nabi tak ajar, tak dapat pahala. Kita dah biasa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaih, kita baca. Boleh nak baca tu, tapi bukan lepas solat. Lepas solat Nabi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Awak ustaz kita baca astaghfirullah alladzi la ilaha illallah, tak dapat pahala lepas solat. Tak dapat pahala sebab Nabi baca astaghfirullah saja untuk lepas solat. Tapi kalau tempat lain tuan-tuan nak baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah, tak apa. Dia ada benda yang Nabi khususkan di situ. Khusus untuk benda tu. Hari ni saya rajin sikit kata nak baca subhanallah 50 kali lepas solat. Allah subhanallah 50 kali. Apa rajin sikit? Dapat pahala? Tak dapat pahala. Sebab Nabi baca 33 kali lepas solat. Nak baca 50 kali next time. Boleh faham tu? Cakap Mak Saleh sikit hari ni. Sebab makan pizza tadi. Tempat lain tak apa nak baca. Kecuali lafaz Nabi yang umum. Nabi tak tetapkan. Nabi kata, hadis Bukhari akhir sekali, kalimatan khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dua patah perkataan berat di atas timbangan. Nabi sebut, berat di atas timbangan, ringan di mulut, berat di atas timbangan. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Banyak mana nak baca? Baca, tak apa banyak. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih. Nabi kata ringan di mulut, mudah disebut, tapi berat di atas timbangan. Timbang bila? Timbang amalan nak masuk syurga. Itu benda yang kita perlu perhati. Benda yang Nabi khususkan dan benda yang umum yang Nabi tidak khususkan. Baik. Taubat yang pertama, taubat Nabi Adam. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Suratul Baqarah ayat 35 hingga ayat 37. Baik. Ni cerita ni Allah Subhanahu wa taala buat Adam dengan firman Allah taala kepada para malaikat mula-mula sekali. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, tuan ingatlah bila ayat Quran ada wa'idh, lepas daripada wa'idh tu mesti ada cerita penting. Marilah wa'idh apa? Wa'idh najjayna, wa'idh bawwa'na, wa'idh faraqna. Lepas daripada wa'idh mesti ada cerita penting punya. Wa'idh yarfa'u Ibrahim, wa'idh bawwa'na bi Ibrahim, wa'idh qala Luqman, wa'idh qala Yusuf. Lepas daripada wa'idh tu ada cerita penting Tuhan nak sebut. Cerita pentingnya itu cerita Allah Ta'ala sebut pada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat atas muka bumi ini khalifah. Penjaga kepada muka bumi.
Soalan yang pertama kita perlu tanya, kenapa Allah Ta'ala tak buat Adam terus diletak ke dunia? Sebab nak buat di atas muka dunia ni. Kenapa diletak di syurga dulu? Tanda dulu soalan tu, tadi kita jawab. Malaikat pun sebutlah pada Allah. Ni pun kena faham. Setengah orang dia hurai, dia kata malaikat Allah ni mesyuarat dulu dengan malaikat. La ilaha illallah. Oh, dia ingat macam ketua jabatan dia nak mesyuarat dulu. Allah Ta'ala tak perlu mesyuarat. Dah. Tak perlu tanya pandangan. Dan ayat ini bukan pandangan malaikat. Tidak. Kalau Allah tanya pandangan malaikat, mana Allah ni lemah. Nak buat satu perkara, kena tanya pandangan orang dulu. Kena mesyuarat dulu. Kena jaga-jaga dalam menafsirkan ayat ini. Masa saya mengaji dulu, banyak dah dibahas ni benda ni. 2-3 hari bahas ni. Kenapa? Maulana ni hebat juga. Lalu, kenapa Allah Ta'ala sebut begitu? Seolah-olah macam Tuhan tanya malaikat dulu. Tidak. Gini cara dia. Hai malaikat semua, aku tetap akan buat manusia ni, sama ada mu nak komplain atau mu setuju, mu tak setuju, mu tak masalah. Tapi sekarang ni, aku buka resesi untuk kamu komplain apa yang aku nak buat ni. Aku nak buat, tetap aku nak buat. Mu nak setuju, mu tak setuju, lantak. Makna gitu. Oh, malaikat ni, bila Allah Ta'ala buka ruang untuk dia komen lah. Bukan nak dengar pandangan, tidak. Bukan. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maksud si Allah daripada apa yang disyirikkan. Cuma sekarang ni, aku buka. Sila bercakap. Kerana malaikat tidak akan bercakap sepatah dan tidak membantah walaupun sepatah apa yang Tuhan sebut. Taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat beri. Allah Ta'ala suruh bercakap, dia bercakap. Buat apa manusia? Menumpahkan darah. Bergaduh sama sendiri. Malaikat tahu daripada mana maklumat ni. Tahulah sebab ni sebelum ni jin yang diami dunia ni. Yang iblis seekor yang tak mau sujud tu daripada golongan jin tu lah. Dia ambil duduk dengan malaikat, duduk berkawan dengan malaikat jadi baik. Tu menatang iblis tu. Boleh faham ni? Jadi dia pun pakat duk tengok sejarah yang lepas. Allah Ta'ala buat kata putus. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Cukup malaikat, aku tahu lebih padamu lagi. Malaikat pun diam. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu benda yang kamu tak tahu. Diam. Senyap. Ruang untuk bercakap tak ada dah. Tu je aku nak dengar. Buatlah Adam daripada tanah, suruh sujud. Illa iblis. Seekor ni yang tak mau sujud. Iblis. Alasan mudah. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Aku daripada api kamu buat ya Allah. Wa khalaqtahu min tin. Adam daripada tanah. Soalan dia, iblis pergi mengaji di mana? Tanah tu hina, api tu hebat. Kitab mana iblis buka? Allah Ta'ala tak pernah bagi tahu pun tanah tu hina, api tu hebat. Iblis mengaji daripada mana? Daripada sangkaan dan diri dia sendiri. Sebab tu, kalau kita buat satu perkara, kita duk seka dengan diri kita saja, bukan daripada dalil, minta maaf, Allah Ta'ala tak terima. Sebab barang ni jelas. Nabi bukan ajar kita sangkaan, oh elok juga begini, elok juga. Tak, Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar ni buat ni sebab gini, buat ni sebab gini. Kita kena pegang benda tu. Bukan Nabi kata, elok juga buat gini ni, tak apalah sahabat buat. Tak. Agama semua mari dengan hujah dan dalil. Iblis dia berhujah juga, aku lebih baik. Sebab apa? Tanah. Apa yang ada pada tanah? Orang buang sampah atas tanah, orang ludah atas tanah, tak ada apa, aku lebih baik. Allah Ta'ala tahu mana yang lebih baik, bukan kita tahu. Sebab apa Allah Ta'ala perintahkan? Setiap tempat yang berkat, Allah Ta'ala perintahkan ibadah. Sebab dia tak mau bagi kita ni buat ibadah sendiri.
maqam Ibrahim tu okey, tempat berkat. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Mu ambillah belakang maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Jelas. Kaabah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah. Allah Taala kata awal-awal rumah yang dibina atas muka dunia ni iaitu Kaabah, Mekah yang diberkati. Kamu kena buat apa? Di Mekah ni, di Kaabah ni. Kamu kena tawaf, kamu kena sa'i, buat umrah. Kaabah tu berkat. Bukan pergi jilat Kaabah, bukan pergi ambil sapu-sapu macam kita tengok pergi Mekah tu. Nah, bukan. Caranya kamu tawaf. Taifina wal akifin. Kamu kena i'tikaf war ruk'is sujud. Kamu banyakkan rakaat dan sujud, makna banyak solat. Itu nak bagi clear dulu. Baik, kita balik pada yang ni. Buat Adam sebut tak mau sujud, tak apalah. Allah Taala pun sebutlah pada Adam, Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Wahai Adam, engkau diamilah, sesungguhnya engkau dan isterimu akan syurga ini. Dan makanlah, nak makan apa pun. Yang nak apa makan. Satu je. Wala taqraba hadhihi syajarah. Minta maaf lah, pokok jangan dekat. Bukan kata makan, dekat pun jangan. Pokok apa Ustaz? Orang kata pokok nama khuldi. Tu riwayat Israiliyat. Bukan nama dia khuldi, tapi jenis dia khuld. Kena beza dua tu. Nama lain, jenis lain. Pokok tak tahu pokok apa. Tapi jenis dia kalau makan al-khuld, kekal. Kekal macam mana? Iblis yang kempennya. Nah, Iblis yang kempennya. Fawaswasa ilaihimus syaitan. Syaitan pun marilah mewaswahkan Adam. Waswah kedua-dua orang ni. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatihima. Dia duduk kempen dua-dua ni duduk kempen. Dia kata, mu kena dengar cakap aku lah Adam. Inni lakuma laminan nasihin. Dia kata, aku untuk kamu dua orang ni penasihat. Aku tahulah aku duduk lama sini. Adam duduk sembang ke dia, orang lama. Nah, kalau kita pergi di kampung tu ada orang lama, kita duduk sembang ke dia dah. Oh, kampung di Jepun marilah kena anak dara, kena buat lari di Jepun lah apa. Kita dengar dia sebab apa? Sebab dia memang orang lama. Jadi kalau kamu makan buah ni sebenarnya Allah Ta'ala tak mau bagi makan sebab apa? Sebab takut kamu duduk lama di sini. Susah ke dia jadi. Susah. Mu ni duduk sekejap di sini ni. Kalau mu makan buah ni, oh, maka duduk selama-lamanya. Syajaratil khuld, buah yang mengekalkan kamu atau khuld. Wa mulkil la yabla, dan kamu akan dapat kuasa sampai bila-bila. Sampai ke hari ni, anak Adam digoda dengan dua perkara ni, kuasa dan duduk makan kenyang. Orang duduk bergaduh hari ni pasal tu. Sungguh. Kuasa ada, makan, gaji bulan-bulan dapat. Kau tu yang tak stabil tu, melompak sini, jatuh ni. Bukan Malaysia lah cerita ni, Venezuela cerita ni. Tuan nampak saya lain je. Tak, saya tak ada wakil politik mana-mana, tapi nak tahu orang sekarang duk berebut benda ni. Duk berebut ni. Kuasa, makan sedap. Oh, relax. Dua benda ni Allah Ta'ala bagi pada Namrud, terguling Namrud. Dua benda ni Tuhan bagi pada Firaun, terguling juga Firaun masuk neraka. Dua benda ni juga Allah Ta'ala bagi kepada Qarun. Qarun juga tenggelam. Dua benda ni Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebut pada Allah bahawa dia menjadi orang yang bersyukur. Dua benda ni juga dibagi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebut pada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Nabi Yusuf berdoa pada Allah Ta'ala. Dua perkara ini diberi kepada Nabi Daud. Nabi Daud menjadi orang yang bersyukur. Dua perkara ini juga diberi pada Nabi-Nabi yang menjadi pemimpin di kalangan Bani Israel. Mereka dapat kawal dua perkara ini. Dua perkara ini juga diberi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemerintah Madinah, menjadi sebaik-baik pemerintah dalam muka dunia. Dua perkara ini ditawar oleh Adam, oleh Iblis kepada Adam. Jadi, dah aku ni penasihat. Yang macam mana?
Makan dua orang tu. Mu hangguk, aku hangguk. Ada cerita Israeliat dalam tu juga. Bahawa Hawa yang suruh makan ni, tu yang bahaya godaan perempuan ni. Tak. Dua-dua tu makan. Sebab Allah Ta'ala kata dua-dua tu makan. Ada yang kata Hawa makan sampai dalam perut tu jadi rahim tu. Adam lekat di sini. Tu orang lelaki ada ni, sini ni. Dia mari cerita di mana aku pun tak tahu lah. Nak kata kita tafsir. Tu semua cerita Al-Malayuwiyat dia bagi. Campur dengan Israeliyat. Tak ada kena mengena dengan tu. Tak ada. Tak ada kena mengena. Cuma bezanya, baik. Bezanya fa'azallahum asyaitanu anha. Cuba tengok. Maka syaitan menyebabkan tergelincir mereka berdua, lalu Allah Ta'ala mengeluarkan mereka daripada dalamnya di syurga, dan kami berfirman, kamu turunlah keadaan sebahagian kamu sebagian lagi bermusuh-musuhan. Dan terdapat bagi kamu di muka bumi tempat untuk menetap kesenangan hingga ke satu masa, iaitu hingga ke saat kematian. Maka Adam telah menerima Tuhannya beberapa kalimat. Baik, ceritanya gini. Ulnahbitu minha jami'ah. Turun kamu dua orang. Dilondeh kapal kayang. Tak ada nikmat dah. Maka dalam tafsir sebut bahawa bila Nabi Adam turun tu dia ambil daun-daun besar, dia buat tudung. Malu jugalah rasa. Dia ambil, dia buat teduh-teduh rumah, duduk dua orang dengan Hawa. Di mana tempat diturunkan Adam tu wallahu alam, kita pun tak tahu, tak ada satu hadis pun sebut. Ada kata di Jeddah, ada kata di India, ada kata di Arafah, bertemu di Arafah. Wallahu alam, riwayat secara detail tidak disebut dalam hadis Nabi SAW, cuma sebut dalam beberapa riwayat-riwayat yang lemah, yang tidak patut untuk kita cerita. Kata ayah cerita benda-benda tu. Baik. Bila Allah Ta'ala gugurkan segala kesenangan ini kepada Adam, duduk atas muka dunia, sampai mata'an ilahin, pada satu masa. Pada satu masa. Dan Allah Ta'ala sebut siap-siap dah. Bergaduhlah kamu sama sendiri. Bermusuh kamu sama sendiri. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut. Dalam ayat lain, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Semua orang dalam dunia ni boleh sahaja digoda oleh iblis. Tapi mana-mana ittaba'a huda, ikut wahyu, yang ni iblis tak berani. Bermakna iblis, syaitan ni, tentera-tentera cukup takut kepada Quran ini. Dia cukup takut. Dia akan buat juga kita ni tergelincir dan lari daripada Quran. Ni baru okey, dia kata. Dia buat gitu. Banyak tengok TV daripada banyak baca Quran. Banyak dengar radio daripada banyak dengar Quran. Banyak bercakap daripada banyak baca Quran. Tu kerja setan belaka tu. Cuma bezanya Adam ni dia lupa. Dia lupa. Iblis ni dia tak lupa, dia derhaka. Itu lain tu. Adam dihukum bukan sebab lupa. Allah Ta'ala dah bagi tahu awal lagi. Jangan duk ikut ni. Jangan duk makan ni. Tapi dia buat tak tahu. Dia syok sangat duk iblis, duk tawar dia macam-macam ni. Dia ikut iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran banyak kali sebut ya bani Adam, ya bani Adam. Betul tak tuan-tuan? Kenapa Tuhan sebut gitu? Siapa Allah Ta'ala sebut anak tok nenek kita dulu yang paling awal tu? Kerana nak suruh ingat, kamu ni anak cucu kepada orang yang lupa dan pernah ditipu oleh iblis. Jangan kena tipu dua kali. Tapi kena tipu juga. Allah Ta'ala nak selamat lagi manusia. Dia sebut perkataan yang iblis akan berucap di hari kiamat dalam surah Ibrahim ayat 21. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna zalimina lahum azabun alim. Khutbah syaitan di hari akhirat. Di saat semua orang tak boleh baca khutbah akhirat, tak boleh ceramah, ustaz glamour macam mana pun tak boleh ceramah, pandai bercakap apa semua tak boleh ceramah, tak ada tauliah masa tu. Tauliah hanya diberi kepada syaitan. Lamma qudiyal amr, setelah selesai urusan, Tuhan bagi mu syurga, bagi neraka, berimpun semua kita sekarang ni, dipersilakan syaitan untuk berceramah. Syaitan pun ceramah, tapi bukan syaitan ni, cuma nak sebut, nak ulang balik. Saya manusia lagi, bukan syaitan. Innallaha wa'adakum, syaitan kata, Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tuan-tuan semua, hadirin sekalian, syaitan kata, janji Allah itu benar. Innallaha wa'adakum, benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi janji aku datang ke dunia untuk kamu itu janji yang bohong. Terang-terang Allah Ta'ala sebut apa yang disebut oleh syaitan, begitulah. Dalam Quran sebut tu, begitulah syaitan akan sebut. Punya rahmatnya Allah nak selamat kita daripada syaitan. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Dia kata, aku tak suruh kamu jadi jahat. Aku tak ada kuasa nak heret tangan kamu, nak tolak tubuh kamu, nak heret kaki kamu supaya jadi jahat. Aku tak ada kuasa, dia kata. Illa, kecuali an da'awtukum, aku seru dan dakwah kamu. Fastajabtum li, kamu terima siapa suruh? Orang kafir masa tu, hak ikut syaitan tu, dia duduk tengok haram jatuh, dia kata syaitan. Dan ada laknat dan sumpahan dia kepada syaitan itu. Qalu ya wailana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Dia kata celakanya aku. Kalau aku dulu taat pada Allah dan Rasul, baiknya. Qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Tapi yang kami taat adalah pemimpin-pemimpin kami, syaitan-syaitan yang kami sembah. Ingat ke bawa jalan yang betul, rupanya bawa jalan yang salah. Dia menyumpah syaitan. Syaitan kata, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan sumpah aku, sumpahlah pada diri kamu sendiri. Sebab apa? Inni asyraktumuni min qabl. Aku ni syirik sejak daripada tok nenekmu lagi. Celaka sebut syaitan ni. Nak ikut syaitan sampai tahap gitu, Allah Ta'ala sebut. Ni syaitan akan sebut, aku ni yang menyebabkan tok nenek kamu keluar daripada syurga tu sebab aku. Syirik aku kepada Allah dulu lagi. Tiba-tiba kamu ikut. Sedangkan Al-Quran Tuhan telah kata aduwwum mubin, aduwwum mubin. Aku ni musuh. Nak berkawan lagi dengan musuh. Tak mau berkawan dengan Nabi. Apa barang? Tu dia. Lah sekali Tuhan kata aku nak masuk neraka belaka dua-dua ni. Mapuh syaitan pun mapuh, orang masuk neraka dia pun mapuh dalam neraka tu juga. Syaitan ni hak goda Adam ni. Selepas daripada Allah Ta'ala sebut kepada Adam pun duduklah mohonlah pada Allah, tolonglah ya Allah begini-begini. Ini cerita Adam minta dengan naluri dia sendiri, rasa bersalah. Tolonglah ya Allah, aku buat begini. Dia berdoa dengan doa dia sendiri. Allah Ta'ala buat tak tahu. Dengar, Allah Ta'ala maha mendengar. Sehingga berapa lama masanya, fatalaqqa Adam. Allah Ta'ala kata fatalaqqa Adam, maka Adam telah menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat. Ulama tafsir sebut sini, kalimat-kalimat ini adalah cara yang Allah Ta'ala ajar kepada Adam untuk bertaubat. Sepakat ulama tafsir kata, di antara diajar oleh Allah Ta'ala iaitu qalu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Ini adalah doa Adam dan Hawa kepada Allah. Ini ayat yang memang Tuhan ajar sendiri. Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Bila Allah Ta'ala ajar kepada Adam minta begini, barulah fatalaqqa Adam pun baca fataba alaih, baru Tuhan terima taubat Adam tersebut. Sebelum daripada tu Allah Ta'ala, Adam duk minta dengan cara dia, Allah Ta'ala bukan buat tak tahu, dan Allah Ta'ala tengok. Yang pertama. Yang keduanya, dalil ni jelas menunjukkan bahawa cara kita nak berhubung dan beribadah dengan Allah adalah satu benda yang diajar oleh Allah Ta'ala. Tadi Adam minta dengan diri dia sendiri, Allah Ta'ala tak tahu gitu je. Tapi selepas daripada Allah Ta'ala ajar dia kalimah, baru Tuhan kata fataba alaih, baru aku terima. Menunjukkan di sini bahawa cara ibadah adalah ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita minta dengan Allah. Itu yang kita belajar kitab ni. Kita nak tahu cara macam mana Nabi-Nabi minta dengan Allah. Sebab itu dalam kita berdoa dengan Allah, tuan-tuan, adalah afdal kita berdoa benda yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW dulu. Orang panggil berdoa dengan doa-doa sunnah dulu. Doa dulu. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mujid ya mu'id. Dan kita nak berdoa pada Allah ni, kita kena sebut nama Allah dulu. Sebut nama Allah. Asmaul husna tu kita sebut. Ya Rahim irhamna, ya Ghafur ighfir lana. Di antara doa Nabi yang paling hebat di tengah malam, Nabi kata Allahumma inni abiduk, ya Allah aku hamba-Mu, banu abidik, anak kepada hamba-Mu. As'aluka Allahumma, ya Allah aku bertawassul, aku minta ya Allah dengan semua nama-nama-Mu, asma'ikal husna, nama-nama yang baik yang ada pada Kamu, sammaita bihi nafsak, yang Engkau menamakan diri Engkau dengan sendirinya, bukan orang yang beri nama padamu ya Allah. Au anzaltahu fi kitabik, nama yang ada dalam kitab Kamu Al-Quran. Au a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun nama yang orang lain tak tahu ya Allah, Kamu je tahu, orang lain tak tahu. Aku nak juga dengan nama-nama tu, aku nak seru ya Allah, walaupun aku tak tahu, Kamu je tahu. Itu di antara doa Nabi tengah malam. Dah banyak lagi. Dan bagi orang yang nak beristighfar, selain daripada astaghfirullah kita baca lepas solat, astaghfirullah wa atubu ilaih kita baca masa lain, Nabi ajar kepada kita sayyidul istighfar, ketua segala istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, Kamulah Tuhan kami. Ini orang panggil tok mengulu segala istighfar. Ini dalil menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ajar dulu kepada Nabi, Nabi ajar kepada sahabat, sahabat minta. Allah Ta'ala ajar kepada Adam, Adam terus minta dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan, fataba alaih, baru Allah Ta'ala terima taubat. Bermakna taubat kita duk minta dengan Allah ni, kalau tak kena cara, tak lagi, sebab tak kena cara. Ada orang kata taubat ni kena sembahyang taubat. Tak, sembahyang tu salah satu daripada cara taubat. Tuan-tuan, taubat ni dia mari sini dulu. Dia mari menyesal dulu dengan hati. Dia mari tak mau buat atas apa yang kita buat, tu orang panggil taubat. Sembahyanglah 10 rakaat, tapi kalau sini tu dah ada lah, kita jadi apa? Dia duduk gitu. Cara bertaubatlah kita sembahyang, kita puasa, berzikir banyak, baca Quran. Itu cara-cara. Bukan sembahyang taubat, salli sunnat taubah apa, tidak ada. Main sunat biasa, Allahu Akbar. Sembahyang tu adalah salah satu daripada pujukan kita kepada Allah sebelum kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa. Puasa tu salah satu daripada ibadah yang kita sanggup memperkendurkan hawa nafsu kita kerana Allah. Nak buka puasa tu kita minta dengan Allah, istighfar banyak-banyak dengan Allah, kerana masa tu waktu yang mustajab doa. Boleh faham ni? Supaya tuan-tuan dapat beza di antara keduanya. Akhirnya kesimpulannya, ni cuma cerita Adam ni.
Ayat nombor 15 pun cerita Adam, 16 pun cerita Adam, 17 pun cerita Nabi Adam. Kesimpulannya, soalan yang saya tanya mula-mula tadi, kenapa Allah Ta'ala tidak ambil Adam letak di dunia terus? Jawapannya, Allah Ta'ala nak beritahu bahawa dunia ini bukan tempat kita. Syurga tu tempat kampung halaman kita asal. Allah Ta'ala mesti letak di asal tempat dia. Sebab tu kita raya-raya kita nak balik kampung asal kita. Dengan lori ayam pun balik. Kalau potek ayam penuh. Nah, sebab apa nak balik beraya di kampung ni? Semua orang beremosi begitu. Nak balik raya di kampung. Saya pun nak balik raya di kampung. Mau ada lagi, saudara mara ada lagi. Tuan-tuan pun begitu. Lalu tidak mahukah kita balik ke kampung asal kita tu? Mana? Surga Allah Ta'ala. Bukan dunia. Dunia ni bukan kampung asal. Walaupun asal dia Kedah, asal dia Perlis. Ini adalah dunia yang sementara, yang menjadi penjara kepada orang mukmin. Surga tu kampung asal kita. Lalu Allah Ta'ala ambil Adam letak di kampung asal dia. Tak payah bekerja, bil elektrik, tak payah bayar bil air, tak payah bayar kereta bulan-bulan, tak payah bayar duduk relax. Oh, seronok. Tapi orang tak mau balik kampung asal. Tiket pun tak beli lagi. Nak mati esok lusa dah. Wallahu a'lam. Kita jumpa di kuliah kita akan datang dengan kita bincangkan berkenaan dengan taubat Nabi Nuh AS, dan makna-makna ayat Quran tu tuan-tuan boleh baca sendiri sebab saya dah ulah semua sekali. Dah ulah semua sekali dah. Cara Allah Ta'ala sebut tu dah saya dah cerita semua sekali. Macam mana pula taubat Nabi Nuh AS. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa ufawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi